رسلهم وفرعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين وارحم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي ماليزيا وفي كل مكان في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif bermula ma'ana ta'alluq keduanya dengan yang maujudat itu, iaitu menuntut keduanya dengan menyabitkan, dengan menyatakan bagi sekalian yang maujud. Baik, kata dia bermula makna ta'alluq keduanya,
dengan maujudan. Yang ta'aluk sifat sama' dan basar itu kepada yang maujudan. Apa makna yang maujudan? Iaitu yang segala yang ada. Apa yang makna kata segala yang ada tu? Ni segala yang ada ni ada dua. Sama ada wajib adanya seperti zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua yang harus adanya iaitulah perkara selain Allah. Iaitu makhluk-makhluk ini. Mungkinat. Jadi segala yang ada tu ditakluk oleh dua sifat ini. Itu sifat sama dan basar. Sifat sama takluknya mendengar kepada sekalian yang ada itu. Sifat basar takluknya melihat kepada sekalian yang ada itu, yang maujud itu. Mendengar itu bukan hanya kepada bunyi-bunyian, bahkan yang tak berbunyi seperti warna, seperti rasa, itu pun didengar oleh Allah. Kita tak dengar. Kita tengok ya. Kita rasa ya. Dan Allah telah melihat bukan hanya kepada yang berjisim, bahkan yang tak berjisim. Yang tak berjisim, maksudnya yang tak bertongkol, yang tak yang bukan dari jenis ain, yang berain. Contohnya seperti roh. Kita boleh tengok roh. Tak ada manusia boleh tengok roh. Tak ada manusia yang boleh tengok roh. Habis tu dengar cerita Tok Bomo panggil roh balik. Tanda tangan surat pajak kedai. Apa dia geran tanah. Orang panggil dia balik. Itu bukan roh. Itu qarin. Yang dia panggil balik tu orang dah mati. Dia panggil balik tu. Itu bukan roh. Itu qarin. Jaga boleh. Ada orang kata, oh hebat. Tok Bomo tu boleh panggil roh. Ada padri-padri yang berkawan dengan setan kat barat sana. Kat Vatican sana. Dia boleh panggil roh orang mati balik. Siap boleh sign kontrak. Itu bukan roh, itu qarin. Apa dia qarin? Setan. Setan ni yang mana? Iaitu yang lahir bersama dengan jasad. Tiap-tiap orang yang lahir ke dunia, dia ada kembar dia dua. Satu malaikat, satu syaitan. Satu malaikat, satunya syaitan. Malaikat tentulah mukmin, syaitan tentulah kafir. Nabi kata, aku ditolong oleh Allah mengislamkan syaitanku. Jadi kita ni tak ada. Bukan kata kita nak islamkan syaitan, kita ikut syaitan ada. Nabi Muhammad, dia kata dia ditolong Allah
mengislamkan syaitannya. Itulah namanya Qarin tu. Jadi bila satu orang tu mati, maka Qarin ni tertinggal di alam syahadah. Itu yang Tok Bomo panggil roh balik, bukan roh. Qarin jahat tu, setan tu. Ya. Kata setengah ulama dia membahasakan Qarin tu sebagai bayang roh. Bayang roh tu Qarin tu lah. Jadi kita semua ada setan tu. Ya. Jadi dia serupa dengan tuan badan. Panggil balik muka serupa macam tuan badan, dia boleh merupa. Syaitan ni dia boleh merupa jin kan, jin. Jin ni dia boleh merupa. Dia boleh merupa jadi anjing, jadi jadi selalunya dia merupa jadi anjing, jadi ular. Jadi benda-benda menakutkan, jadi rimau boleh. Ya, jadi kita pun boleh. Itu kata syaitan tadi, jin. Ya. Baik. Apa sebab dia jelma jadi itu, jadi ini? Sebab dia nak menzahirkan pada orang dalam bentuknya yang asal tak boleh. Jadi dia kena jelmakan diri itu dalam satu bentuk yang duduk di alam syahadah ni. Seperti mayat, maka melompat-lompatlah dia. Orang buh namanya pocong. Ya. Ada orang buh nama tenggalung. Tadi perut terburai keluar, terbang. Itu contohnya lah. Itu jelmaan syaitan tu. Itu bukan bentuknya yang asal. Itu juga jin. Jin tak boleh nak menjelmakan dirinya pada kita dalam bentuknya yang asal. Jadi dia nak jelma dengan kita ni, dia merupalah jadi itu, jadi ini. Jadi Tok Syekh lah apa. Jadi Dracula. Itu semua kerja dia lah tu. Faham? Baik. Dia jangan salah faham dengan mana roh boleh dipanggil balik. Apatah lagi roh tu roh yang jahat. Ya, roh ni asalnya baik, roh ni baik. Rohul Qudsi, roh kudus, roh yang suci. Yang jadi jahat tu bila dia dah bersatu dengan jasad dan dia dididik oleh mak ayah dia orang kali. Ya. Macam Nabi kata apa? Bayi yang baru lahir itu berputih bersih seperti kain putih. Ibu bapa ni lah yang memajusikannya atau menyahudikannya atau menasranikannya. Gantung pada mak ayah dia. Ya. Baik. Kalau mak dia tu kapi dia. Tapi kalau dikehendaki oleh Allah dia menjadi baik, Allah masukkan ke dalam hatinya iman dan Islam. Orang Islam ni macam mana sekalipun dia tetap masuk syurga. Ya, tetap masuk syurga. Itu kata orang Islam tadi. Orang kafir tadi buatlah baik macam mana pun Tuhan tak pandang. Cumanya kalau jahat sangat nerakanya pun power. Kalau dia tak apa nak jahat, neraka ni tu kuranglah power. Tapi kekal jugalah dalam neraka. Bismillah. Baik, sambung. Jadi semuanya itu dilihat, didengar dan dilihat oleh Allah. Maka itu pekerjaan sama dan basar ataupun ta'alluq sama dan basar. Baik, habis.
Iaitu makna ta'aluk itu. Iaitu makna ta'aluk itu menuntut keduanya dengan menyatakan bagi sekalian yang maujud. Maknanya menuntut, maknanya berfungsi ia. Berfungsi ia ataupun bekerja ia dengan menyatakan bagi sekalian yang maujud. Menyatakan maknanya menerangkan apa yang dilihat, yang didengar tanpa tersembunyi. Maknanya Allah dengan dua sifat itu, Allah mendengar dan juga melihat kepada sekalian yang maujud tanpa tersembunyi sesuatu pun dari pendengaran dan penglihatan Allah. Baik, habis situ. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tiada ta'aluk keduanya kepada yang mustahil. Ini tiada bekerja keduanya ataupun tiada berfungsi keduanya kepada yang mustahil. Maksudnya apa? Tidak melihat kepada yang mustahil, tidak mendengar kepada yang mustahil. Pasal apa? Pasal yang mustahil itu tak ada. Dah tak ada macam mana dia nak tengok? Kalau orang tanya Allah Ta'ala melihat tak kepada mak dia? Tak melihat lah. Pasal apa? Ada mak bagi Allah itu mustahil. Tak ada. Benda yang tak ada. Faham? Allah melihat dia kepada anaknya. Tak lah. Sebab apa? Anak bagi Allah itu mustahil adanya. Benda tu memang tak ada. Benda yang tak ada macam mana nak lihat? Maka tidaklah ta'aluk sama dan basar itu kepada yang mustahil. Faham? Kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Baik, habis. Dan ta'aluk keduanya pada yang wajib dan pada yang harus. Apa yang wajib? Iaitu pada zat dan sifat-sifat Allah. Pada yang harus, iaitu sekalian mumkinat ini. Sekalian makhluk ini. Makhluk yang ada ini, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala lihat. Habis. Jikalau adalah yang harus itu maujud, kalaulah yang harus itu maujud, tapi kalau yang harus itu tidak maujud, macam mana? Yang harus itu tidak maujud. Allah Ta'ala melihat tak? Contohnya dalam bumi ini ada, orang kata ada emas. Dalam bumi ni, bawah surau kita ni ada emas. 10 tan. Kita tak nampak. Dan tak ada pun. Orang dakwa yang kata ada. Jadi Allah Ta'ala melihat tak? Kepada emas tu. Melihat tak? Tak lah. Pasal tak ada. Contoh bomoh suka duduk bohong. Dia kata, oh, di sini ada harta karun. Ada 15 tempayan. Tempayan emas ke tempayan budu, tak tahu. Orang pun percaya lah. Panggillah Tok Bomo mari mai wirid. Wirid lah. Tempayan budu tak timbul, pula sawah timbul. Elok telan Tok Bomo. Rupa ramai orang percaya. Bodoh tu. Dulu saya duduk satu negeri dulu. Ada orang tu
Duduk kat rumah taman. Nama jumpa. Kata ustaz, dalam rumah saya ni ada harta karun. Ramai dah. Orang jumpa. Ada 9 tempayan. Dia kata dah jumpa ambil. Kenapa tak ambil? Tak boleh nak ambil. Duduk di alam ghaib. Siapa yang jumpa? Saya, anak saya, bini saya, kawan saya, hak main rumah saya ada. Kena pakai duk mimpi ada benda dalam ni. Korek saya kata. Nak korek lagu benar untuh siapa? Dah 9 tempayan mungkin puluh juta tu. Rumah tu baru 200,000, 300,000. Nak dapat 10 juta. Buat lain lah. Masalah. Kena tipu dengan jin. Jin suka tipu. Marilah mimpi suruh korek sana, korek sini ada harta karun lah apa bala. Dia suruh kita tinggal kerja. Dia suruh pergi. Untuk mengharap benda yang tak wujud. Itu namanya benda yang mustahil. Jaizul dia kata jaizul kainat. Apa? Bukan. Mustahilul kainat. Kerana mungkin yang mustahil. Dah tak ada. Dah tak ada. Baik. Begitu juga dengan apa keimanan bagi orang kafir. Keimanan bagi orang kafir, Allah Ta'ala pandang tak? Allah Ta'ala tengok tak? Allah Ta'ala tilik tak? Tak, pasal apa? Tak ada apa iman. Keimanan pada orang beriman, itu Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala dengar. Tapi keimanan pada orang kafir, Allah tak dengar dan Allah tak pandang. Sebab apa? Sebab tak ada. Itu benda yang mustahil. Mustahil, perkara mustahil yang harus. Baik. Anak bagi Tuhan, itu mustahil yang wajib. Mustahil kepada wajibul wujud. Perkara yang mustahil pada zat Tuhan yang wajibul wujud. Seperti anak bagi dia. Baik habis. Kerana setengah yang harus itu tiada maujud seperti iman Abi Jahal dan iman Abi Lahab. Maka tiada ta'aluk oleh keduanya akan dia. Ini tiada didengar dan dilihat oleh Allah akan iman Abu Jahal dan iman Abu Lahab. Kerana dua-dua itu tak beriman. Baik, habis. Abu Jahal siapa nama dia? Siapa tahu nama dia? Dekat dengan? Ada? Siapa tahu nama dia? Dekat dengan? Apa? Mak? Dia ingat nama dia. Bagus Mak dia ingat Lain-lain pula. Omar bin Hisham. Umar dia ingat. Nama dia. Apa dia yang kata Umar dia ingat pasal dia nama Umar. Dia pun lebih kurang tu buat. Dia kata zaman Nabi dulu ada 2 orang Umar. Zaman Nabi dulu ada 2 orang Umar. Satu yang sah, dua-dua ni gedebel gila. Gedebel tu gedebel. Jahat. Satu Umar bin Hisham, satu lagi Umar Al-Khattab. Jadi Nabi doa pada Allah. Apa doa Nabi? Kurniakanlah hidayah dan taufikmu ya Allah kepada salah seorang antara 2 Umar ini. Nabi minta salah seorang. Dua-duanya sama-sama kedebel.
Sama-sama samsing, sama-sama jahat, sama-sama kafir. Maka Allah pilih Umar bin Al-Khattab. Umar Khattab masuk Islam sampai jadi Amirul Mukminin. Ha. Umar bin Rusli Amirul Funduk. Baik ya, habis. Dan kata musannif, wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Tak payah berbagilah, apa dah hafal lah. Kan? Dah hafal tak payah berbagi, tak hafal boleh bagi. Sebab semua kitab lah. Artinya, dan kalam yang tiada dengan huruf dan tiada suara dan ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu daripada sekalian yang dita'aluknya. Artinya, yang ketujuh daripada sifat ma'ani iaitu penghabisan segala sifat ma'ani. Yang tujuh itu kalam. Ini sifat kalam. Iaitu sifat yang wujudiyah. Ini sifat yang ada. Yang wujudiyah ni yang bangsa ada. Yang jenis ada. Yang sifat yang ada, yang berdiri ia. Ini yang tetap. Yang berdiri yang tetap ia. Dengan zat Allah Ta'ala. Ini sifat yang ada dan tetap pada diri Allah. Yang maha suci. Yakni yang tak sekali-kali bersifat kekurangan. Yang maha suci ini yang tak sekali-kali bersifat kekurangan. Daripada huruf. Ini taklah kalam itu ada huruf. Dan suara. Dan maha suci daripada terdahulu. Dan terkemudian. Dan lahnun. Apa dia lahnun? Lahnun ni ada dua pengertian. Yang pertama, lagu. Ini berlagu. Ataupun orang panggil irama, lahnun dia. Yang kedua, lahnun maknanya tersalah ataupun tersilap. Kita cakap selalu tersilap. Bukan. Ya, kita kata lagu tu. Kadang-kadang jadi terkehel lidah. Nak sebut lori. Nak sebut lori jadi loli. Jadi lori pun ada. Itu tersilap. Itu kata lahnun. Tapi kalam Allah tidak sekali-kali lahnun. Kalam Allah tak sekali-kali tersilap. Faham? Fahamkah dengan? Dan sahih. Ini nyata. Tidaklah pula nyata. Nyata macam kita duk cakap ni jelas terang-terang dah. Itu sifat makhluk. Dan asyraf. Yakni berubah. Kalam Allah tidak berubah. Kita ni ada ghalat. Asyraf ataupun ghalat. Ghaltun. Mengaji nahwu sampai bab ghalat lagi. Tak lagi. Sampai dah? Sampai dah? Ghalat. Ghain lam ta. Ghalat maknanya apa? Tersalah. Contoh kita kata kereta itu hitam. Biru. Itu
Dalam bahasa Arab sebut ghalat tu untuk menafikan kataan yang pertama, sebut lagi satu kataan yang lain. Dia maha suci daripada ghalat, berubah dan berilat, yakni ditukar. Oh bukan. Saya ni tak sokong. Berilat. Berilat dia kata ditukar. Berilat ni maksudnya penyakit. Ataupun salah. Tak apalah, dia tukar-tukar. Dan hazaf. Yang buang. Macam kita ada perkataan yang kita hazaf. Masak nasi. Apa yang kita buang? Apa yang kita buang? Beras. Masak beras sampai jadi nasi. Buang beras sampai jadi tinggal nasi je. Masak nasi. Itu contoh lah nak mudah faham. Ya. Kalau kita membaca nahu, ada huruf-huruf yang dibuang. Contohnya apa? Hazfun nuni, hazab nun, hazful illah, hazful harfil illah. Buang huruf ilah. Itu kata buang hazab. Dan lain daripada yang demikian itu. Yakni kalam Allah Ta'ala tu tidak sekali-kali menyerupai kalam makhluk. Jadi kalam ni banyak kali dah kita cerita, saya pun tak mau cerita dah. Siapa tak faham tanya, saya nak baca terus. Maka ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu. Jadi kalam ni tempat ta'aluknya tu. Maka ta'aluk ia, ini maka tempat ta'aluknya. Maka ta'aluknya ini tempat ta'aluknya. Dengan barang, dengan apa yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu. Maknanya apa yang dita'aluk oleh ilmu, itulah yang dita'aluk oleh kalam. Ya, tempat ta'aluk ilmu, itulah tempat ta'aluk kalam. Apa dia? Daripada segala yang wajib dan yang jaiz dan segala yang mustahil. Maknanya tempat ta'aluk kalam tu ada 3. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang harus, yang ketiga yang mustahil. Sama macam ilmu, wajib, harus, mustahil juga. Tetapi ta'aluk ia bukan sebagai ta'aluk dilalah. Tetapi, ini tetapi, walaupun ta'aluknya tu sama, ya, ta'aluk ilmu ni namanya ta'aluk inkisyaf. Adapun ta'aluk kalam namanya ta'aluk dalalah. Ta'aluk dalalah artinya menunjuk. Tiada ta'aluk inkisyaf. Ta'aluk inkisyaf ni ta'aluk sama' dan basar. Dalalah maknanya apa? Menunjukkan. Allah menunjukkan yang wajib. Qul huwallahu ahad. Allah tunjukkan yang wajib. Contohnya. Allah menunjukkan yang harus. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menjadikan sekalian langit dan bumi. Baik. Kalau ta'aluk inkisyaf bagi sama' dan basar. Kalau inkisyaf bukan menunjukkan. Kalau inkisyaf mana apa dia? Nyata. Sama ada nyata pada penglihatan Allah.
Itu ta'aluk nama bagi ta'aluk basar. Ataupun nyata bagi pendengaran Allah. Itu nama bagi ta'aluk sama. Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Dah, belum. Apa nama ta'aluk sifat ilmu? Ha? Nama apa? Susah dah sebut pasal apa. Saya tahu banyak kali ngaji. Susahnya. Tahu. Inkisha. Nama ta'aluk yang sifat 20 ni bukannya banyak. Ada apa? Baik ya. Ta'aluk taksir, ta'aluk taksis, ta'aluk inkishaf, ta'aluk dalalah. Ta'aluk taksir bagi sifat apa? Kudrat. Ta'aluk taksis, irada. Nah, ini susah ni ingat kan. Baik, Abi. Dan iaitu yakni kalam itu sifat yang satu. Tetapi berbagai-bagai ia dengan iktibar dengan pengertian segala ta'aluknya dan segala pekerjaannya. Kalau melihat, maka nama ta'aluknya inkishaf. Kalau kalam, maka ta'aluknya dalalah. Gitu. Sebab apa? Sebab berbagai-bagai ni berlain-lainan kejur dia. Macam kaki, kejur dia berjalan. Mata, kejur dia melihat. Bukannya serupa. Boleh tak mata kejur berjalan? Boleh tak tangan kejur melihat? Tak. Jadi kalau tanpa orang tak salah. Pasal apa? Tangan tak ada mata. Betul, boleh? Baik. Mana tu ni? Karena bahawasanya jika ta'aluk ia dengan amrun, jika ta'aluk sifat kalam itu dengan amrun, jadi jika pekerjaannya menyatakan perkara yang jenis amrun, ini jenis suruh, nescaya adalah ia suruh namanya. Ini amrun namanya. Suruh itu cakap Melayu, amrun cakap Arab. Dan jika ta'aluk ia dengan nahyun, nahyun nescaya dinamakan dia tegah. Ta'aluk dengan nama amrun macam mana? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Lagi apa lagi? Faqtuluhu, maka hendaklah dibunuh akan dia. Siapa dia? Orang murtad. Kalau ta'aluk dengan nahyun macam mana? Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Baik, habis. Jadi itu semuanya ta'aluk dengan amrun dan nahyun. Ada lagi. Bukan amrun dengan nahyun dia. Dan jika ta'aluk ia, habis. Dan jika ta'aluk ia dengan wa'dun, nescaya dinamakan dia janji kebajikan. Dikatakan juga basyirah. Wa'dun dinamakan juga basyirah. Itu khabar gembira. Kalau khabar seksa, orang panggil apa?
nazirah ataupun semua bahas tu okey. Kalau wa'dun syurga, neraka apa? Tak ingat lah. Wa'idun. Wa'dun syurga, wa'idun neraka. Khabar syurga, wa'dun. Khabar neraka, wa'idun. Basyirah tu khabar syurga. Nazirah tu khabar neraka. Ingatlah tu. Dua patah tu. Dua patah tu pun saya ingat. Dua patah gigi. Tak ingat-ingat. Baik. Dan demikianlah dikiaskan. Apa makna kias? Banding. Demikianlah dikiaskan, yakni dibuat perbandingan. Kias ni cakap Arab, dia kata banding ataupun perbandingan. Bukan banding dekat Perak. Itu tasik banding. Dan sekalian ta'aluk ini tanjizi qadim. Segala ta'aluk ini tanjizi qadim. Maknanya apa dia? Tunai pada azali. Dah berlaku pada azali. Maknanya apa dia? Kalam Allah tu sudah ada pada azali walaupun belum ada makhluk. Suruh Allah tu sudah ada pada azali walaupun belum ada yang disuruh. Allah suruh sembahyang tu belum ada orang ni. Allah suruh puasa tu belum ada manusia lagi. Masa azali tu mana ni ada manusia, tapi kalam Allah dah ada. Suruh taat Allah, taat Rasul, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ada pada azali lagi. Itu dinamakan kalam Allah tidak. Kalam Allah tu qadim, bukan baru, bukan ada makhluk baru Tuhan cakap dah. Jadi kalam tu dah ada pada azali. Bila ada makhluk, maka kalam itu dinyatakan. Itu kata dalalah, dinyatakan. Ataupun ditajalikan. Faham tak? Betul saya khabar, jangan salah faham dengan kalam Allah. Bukan masa tu baru berlaku dah. Kan banyak kali saya buat contoh. Bukan masa Nabi Musa sampai Tur Sina. Masa itulah Allah Ta'ala berfirman. Jangan faham lagu tu. Salah. Jangan jadi rupa Wahabi. Wahabi tak termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sabar khabar. Ya. Dalam kitab akidah ada disebut Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada 30 golongan. Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada 30 golongan. Muhammad bin Abdul Wahab tak masuk. Tak ada disebut dalam kitab. Baik ya. Habis. Mana tadi? Hilang dah. Melainkan suruh dan tegah daripada Asy'ariyah. Maka keduanya itu ta'aluk suluhi qadim keduanya. Dahulu daripada wujud segala mukallaf. Dan tanjizi hadis keduanya. Setelah daripada wujud mereka itu. Dan seperti barang ni perkara yang diitlakkan kalam itu atas sifat yang qadimah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Diitlakkan dia atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia. Dan setengah daripadanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata dia?
Bermula barang yang antara dua kulit mushaf. Panjang lagi. Kalam Allah. Artinya makhluk bagi Allah. Tiada ia daripada karangan makhluk. Panjang nak cerita ni. Baik, dia kata dan demikianlah dikiaskan gitu. Dan sekalian ta'aluk ini tanjizi qadim. Semua pekerjaan ini pada azali. Itu maksud kata tanjizi qadim. Semua pekerjaan ini pada azali. Melainkan suruh dan tegah daripada Asy'ariyah ni pada ulama Asy'ariyah, bukan semua. Bukan semua ulama ni pada di sisi Asy'ariyah. Asy'ariyah siapa? Ulama-ulama yang menuruti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan semua. Dia kata apa? Maka bagi keduanya, iaitu amar dan nahi itu, suruh dan tegah itu, ta'aluk suluhi qadim. Masuk kata suluhi qadim ni, bukannya bolehnya Allah nak berkata kepada makhluk, tapi belum ia berkata sebab makhluk belum ada. Jangan faham lagu tu. Tapi kalau kita faham, bolehnya Allah nak nyatakan akan kalamnya yang qadim tu pada makhluk, tapi belum ia nyatakan sebab makhluk belum ada. Yang tu kena faham lagu tu. Dan tanjizi hadis. Tanjizi hadis itu bukanlah bermakna bila ada makhluk baru Allah berkata. Tanjizi hadis di sini bermakna bila ada makhluk baru Allah nyatakan kalamnya yang qadim itu. Banyak kali cerita ni. Tak faham boleh angkat tangan. Dia tak macam ta'aluk tanjizi hadis kudrat. Kalau kudrat ni tak kalau ada makhluk baru Allah gerakkan dia. Gerakkan pergi sembahyang, gerakkan pergi buat kerja, gerakkan pergi gimana? Makan, gerakkan pergi minum, gerakkan pergi mengaji. Itu tanjiz hadis bagi kudrat. Tak sama tanjiz hadis bagi kalam. Baik. Kemudian daripada wujud mereka ni, setelah daripada adanya mereka itu makhluk. Kita berhenti situ dulu. Panjang kat bawah tu nak urai. Dan seperti barang yang diitlakkan atas kalam itu sifat yang qadimah. Nak berhenti dekat tu. Mana tadi? Mata tak boleh nampak ni. Dan seperti yang diitlakkan. Tanda elok-elok ni. Di tengah ayat ni. Baca panjang sangat kat bawah.
Baik. Kemudian katanya dan seperti barang yang diitlakkan kalam itu. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.